Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, menyambung kembali kuliah tafsir daripada Masjid Wilayah Persekutuan, berasaskan kepada kitab Tafsir Al-Jalalain. Dalam kuliah sebelum ini saya telah menguraikan tentang surah yang berkait dengan Al-Adiyat. Menyambung tafsir pada hari ini dengan surah Al-Qari'ah. Saya mulakan dengan membaca surah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthus, wa takunu al-jibalu kal-ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Sadaqallahul azim. Itulah surah Al-Qari'ah yang mengandungi 8 ayat. Surah ini dia dari segi munasabah antara surah-surah, dia bersambung dengan surah sebelum daripada ini, yang berkait dengan Al-Adiyat, yang mana dalam surah Al-Adiyat diakhiri ayat tentang kebangkitan daripada kubur. Kemudian surah ini berkait dengan ahwalul qiyamah, yang berkait dengan kejadian hari kiamat selepas manusia dibangkit daripada kubur. Jadi munasabah antara surah itu agak dekat dan kita boleh fahami dengan mudah. Dalam ayat yang terakhir Al-Adiyat, yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kalau boleh saya balik sekejap kepada ayat terakhir surah Al-Adiyat, inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Semuanya Tuhan mereka itu yawma idzin la khabir, pada hari demikian akan memberi berita, khabir, sangat mengetahui tentang keadaan hari berkenaan. Jadi surah Al-Qari'ah ini, maksud Al-Qari'ah, ia salah satu daripada nama-nama kiamat. Al-Qiyamah ini datang dengan pelbagai nama. Ada nama Al-Qari'ah yang akan kita kupas pada hari ini. Ada dengan nama As-Sayhah. Ada dengan nama Al-Ghashiyah, Al-Haqqah, At-Tammatul Kubra, As-Sakhah. Itu semua merujuk kepada nama hari kiamat. Dan semuanya itu merujuk kepada, dengan maknanya adalah kegetiran, huru-hara yang berlaku pada hari berkenaan. Dan nama-nama itu adalah merujuk kepada situasi pada hari kiamat. Seperti kita kata As-Sayhah, itu merujuk kepada gegaran sepas ditiup sangkakala. Al-Ghashiyah, itu merujuk kepada manusia ditutupi dengan ketakutan. Al-Haqqah, hari yang benar yang akan berlaku. At-Tammatul Kubra, itu merujuk kepada tiupan sangkakala juga. Jadi semua kelimah-kelimah yang merujuk kepada hari kiamat adalah merujuk pada makna yang berkait dengan kegetiran hari berkenaan, kesusahan hari berkenaan, ataupun bencana kepada manusia pada hari berkenaan. Saya mula dengan ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Qari'ah. Dalam tafsir Al-Jalalain disebut ayat Al-Qiyamatu
allati taqra'ul quluba bi ahwaliha. Maksud qari'ah itu hari kiamat yang mana menggoncangkan hati-hati, menggetirkan hati-hati bi ahwaliha dengan suasana kekacauan pada hari berkenaan, hari kiamat. Kemudian Allah SWT sebutkan lagi mal qari'ah. Apa itu hari kiamat? Apa itu qari'ah? Kata Sahibul Jalalain, tahwilun li sya'niha wa huma mubtada'un khabarul qari'ah. Jadi mal qari'ah, nak cerita tentang Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala bila sebut al-qari'ah, diulangi lagi mal qari'ah. Apa itu qari'ah? Apa itu kiamat? Nak cerita tentang huru-hara yang ada pada hari itu. Perlu dipahami dan perlu diingati, diambil iktibar oleh manusia. Tahwilun li sya'niha, itu disebut oleh Sahibul Jalalain. Suasana yang sangat getir. Wa ma adraka, dan apa yang kamu faham tentang al-qari'ah ni? Wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma adraka a'lamaka. Apa yang kamu faham tentang qari'ah ini? Mal qari'ah disebut oleh Jalalain ziyadat tahwilin laha. Itu nak tambah lagi, nak merujuk kepada ini perkara yang sangat besar, huru-hara, suasana kelam kabut yang sangat besar, sehingga diulang berkali-kali tentang qari'ah ini. Diulang yang pertama disebut al-qari'ah. Kemudian Allah SWT ikuti pula dengan mal qari'ah. Kemudian disebut lagi wa ma adraka mal qari'ah. Apa yang kamu faham tentang, apa yang kamu tahu tentang qari'ah ini, tentang kiamat ini? Yauma yakunun nas kal farashil mabsus. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan qari'ah. Yauma yakunun nas kal farashil mabsus. Hari yang mana manusia pada hari itu kal farashil mabsus, seperti al-farash maknanya belalang. Disebut oleh Sahibul Jalalain dan Jalalain karawail jarad, belalang yang berterbangan. Kalau kita boleh faham suasana seekor belalang apabila dia terbang dan keadaan ramai, maka itulah digambarkan pada hari kiamat, suasana huru-hara, suasana yang dihadapi oleh manusia, sehingga mereka itu tidak menghiraukan kepada pihak lain, hanya menghiraukan tentang diri sendiri. Digambarkan seperti keadaan belalang yang berterbangan di udara dalam bentuk kumpulan yang ramai begitu, maka masing-masing membawa diri masing-masing. Wa takunul jibalu, disebut dalam Al-Jalalain karawail jaradi al-muntashir yamuju ba'duhum fi ba'din lil hirati ila an yud'u lil hisabi. Belalang yang muntashir, yamuju ba'duhum fi ba'din, antara mereka itu, sama-sama mereka itu yamuju lil hirah, merasalah keadaan tercengang-cengang, hirah, suasana yang amat getir, ila an yud'u lil hisabi, sehingga mereka itu dibawa kepada hari hisab. Jadi itulah suasana yang dikatakan sebagai hari kiamat yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu gambaran yang diberikan. Gambaran seperti belalang yang berterbangan ramai-ramai, yang muntashir. Kemudian yang keduanya disambung lagi, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Jadilah bukit bukau kal ihnil manfush. Disebut dalam Jalalain kasufil mandufi fi khiffati siyariha hatta tastawi ma'al ardi. Seperti bulu yang suf, seperti bulu al-ihni al-suf al-manduh, seperti bulu yang berterbangan yang sangat nipis, sehingga bumi itu jadi landai, sama saja. Kalau bukit, tabiat bukit ini dia tinggi daripada bumi, tapi oleh kerana berlakunya kiamat itu, bukit-bukit itu menjadi seperti bulu, terus landai, sama landai dengan bumi. Itu gambaran yang kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah ini,
merujuk kepada ahwalu yaumul qiyamah, merujuk kepada suasana getir hari kiamat yang dihadapi oleh manusia apabila dia bangkit daripada lubang kuburnya. Dalam hal ini, ada dalam ayat-ayat lain yang juga disebut di dalam Al-Quran yang merujuk kepada hari kiamat ini. Sebab kita dalam ini peringkat bangun daripada kubur. Dalam hidup manusia ini, kalau kita lihat, bermula daripada manusia ini dilahirkan, kita hidup atas dunia ini, kita ada perjalanan hidup manusia ini di banyak peringkat, banyak stesen. Dia transit di banyak tempat. Mula daripada hidup manusia, kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini, dan selepas daripada terhidup kita akan dimatikan dan masuk dalam alam barzakh, masuk dalam alam kubur. Kemudian selepas daripada alam kubur kita akan bangkit daripada alam kubur ini. Selepas bangkit di alam kubur kita dihisap di padang mahsyar. Dan daripada mahsyar itu ada pula melalui titian sirat. Dan daripada situ kita dihisap, ada titian siratnya. Dan daripada situ baru kita akan pergi, manusia ni dibawa ke syurga ataupun ke neraka. Jadi dalam semua peringkat hidup manusia ini, peringkat transit tadi daripada mula atas dunia lagi, ada perbezaan di kalangan manusia ini. Semenjak hidup lagi manusia, ada manusia sihat, ada sakit, ada kaya, ada fakir, ada berkuasa dan ada yang tidak ada berkuasa, ada kecil, ada besar, ada yang mempunyai keluarga, ada yang tak ada punya keluarga, ada yang keluarga besar, ada yang keluarga kecil. Itu tabiat kepada manusia yang Tuhan bagi kepada manusia dalam pelbagai warna-warni peringkat hidupnya. Sama juga bila masuk dalam alam barzakh, masuk dalam kubur. Ada pelbagai peringkat manusia yang akan dihadapi, yang akan situasinya diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang menerima nikmat, ada yang menerima azab. Ada yang azabnya sikit, ada yang azabnya berat. Ada yang nikmatnya sikit, ada yang nikmatnya banyak. Begitu juga bila bangkit daripada kubur. Kedudukan manusia pun akan berbeza. Sebagaimana berbezanya mereka itu di dunia. Sebagaimana berbezanya mereka itu di dalam kubur. Bila bangkit daripada kubur, ada yang menerima, ada yang dia akan dibangkitkan mengikut suasana masa dia hidup. Kalau dia jenis orang yang kaki maksiat, minum arak contoh, dia bangkit daripada kubur pun begitu dia cari. Benda-benda yang dia biasa buat semasa hidupnya. Kalau orang atas dunia hidup baik, maka dia bangkit berkubur dalam keadaan baik. Itulah maksud orang diberi dengan surat dengan tangan kanan dan surat dengan tangan kiri. Ada berbeza manusia di semua peringkat. Kemudian di pada mahsyar pun begitu, berbeza di antara manusia dengan manusia lain. Dan sehingga masuk dalam syurga dan masuk dalam neraka pun ada perbezaan-perbezaan begitu. Ini tahap hidup manusia di semua peringkat yang dia ada tadi, dia akan berbeza kedudukannya. Tapi semuanya itu yang menentukan keperbezaan hidup suasana manusia mulai daripada matinya sehingga ke dalam syurga, yang membezakan manusia itu apa yang dia lakukan di atas dunia ini. Kita boleh bayangkan, kita hidup 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun ataupun 90 tahun, itu rare dah, jarang-jarang 90 tahun. Tempoh itu lah yang akan menentukan kedudukan kita di alam barzakh, kedudukan kita bila bangkit daripada kubur, kedudukan kita daripada mahsyar, kedudukan kita semasa hisab, dan kedudukan dalam syurga ataupun neraka. Jadi inilah yang perlu kita fahami. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini disambung selepas daripada wa takunul jibalu kal ihnil manfush, nak cerita tentang suasana kiamat pada hari dibangkitkan daripada kubur. Kemudian fa amma man thaqulas mawazinu, sesiapa yang timbangan amalnya adalah berat. Disebut dalam jalan lain bi an rujihas hasanatu ala sayyiati, maknanya kebaikan-kebajikan dia lebih banyak daripada kejahatan-kejahatan dia, kebaikannya lebih banyak daripada maksiatnya. Saqulas mawazinu, bahwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan berada dalam kehidupan yang diredai. Fil jannah aizatu ridwan
bi an yardaha ay mardiyatun lahu. Orang yang timbangan amalnya baik. Jadi bila dibangkit daripada kubur maka ada timbang amalannya. Maka bila amalannya baik, maka dia akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala yang disebut fi 'ishatin radiyah. Kemudian wa amma man khaffas mawazin. Adapun orang yang timbangan amalnya ringan, bi an rujjihas sayyi'atu ala hasanati dalam jalan lain. Yang mana timbangan amal yang tidak baik, yang sayyi'at itu lebih berat berbanding dengan kebaikannya. Khaffas mawazin, timbangannya amalnya tak banyak. Dari segi amal ibadat yang kebaikan itu tak banyak, nipis saja, ringan saja. Fa ummuhu hawiyah. Maka fa ummuhu famaskanhu, maka tempatnya hawiyah, dalam neraka yang namanya hawiyah. Al-hawiyah yakni dalam itu salah satu daripada nama neraka, disebut salah satu daripada nama Jahannam, itu bagi hawiyah. Yang menarik dalam susunan kalimah Al-Quran ini, disebut dalam ayat ini fa ummuhu, maknanya maskanhu. Dalam bahasa Arab asal makna ibu. Kita pun faham ni kita belajar dengan makna ibu. Tapi dalam balaghahnya Al-Quran ini disebut hawiyah. Hawiyah itu nama bagi Jahannam. Dia merujuk kepada dalam pamaskanhu, fa ummuhu pamaskanhu, tempat tinggalnya, ma'wahu, tempat tinggalnya. Dari segi balaghahnya dia masuk dalam tasbih baligh. Macam kita kata dalam mengaji ilmu balaghah, Zaidun Asadun. Itu contoh yang sangat tipikal lah kita belajar ilmu balaghah masa sekolah Arab dulu. Zaidun Asadun. Zaid itu adalah singa, maknanya dia buang musyabbah bih. Tasbih baligh. Jadi diumpamakan neraka itu sama seperti orang-orang yang menderhaka, lil usati bil orang yang mendaka. Jadi orang yang neraka tu diumpamakan dengan ibu. Maknanya neraka dia akan peluk orang jahat ni, orang yang buat banyak kejahatan ni, seolah-olah macam ibu peluk pada anak dia. Begitu sayangnya neraka kepada orang yang buat kejahatan di atas muka bumi ini. Maka sebab itu digunakan fa ummuhu hawiyah. Maka maknya adalah hawiyah. Seolah-olah neraka itu digambarkan seperti mak yang peluk anaknya, maka begitulah neraka. Dia suka kepada orang buat jahat untuk dia masukkan, dia telan masuk dalam kawasan dia dan dia peluk, digambarkan begitu. Inilah antara keindahan ayat Al-Quran yang menjadi mukjizat kepada manusia. Bahasanya itu dipilih, digunakan kelimah-kelimah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kelimah-kelimah yang sangat baligh, yang sangat dalam maknanya, yang memberi makna yang sangat melekat di hati manusia. Kemudian tidak cukup dengan itu, wa ma adraka ma hiya. Ditanya pula, wa ma adraka ma hiya. Apa yang kamu faham tentang ma hiya? Wa ma adraka ma hiya. Apa itu neraka tu? Wa ma adraka ma hiya. Kau faham apa tentang neraka tadi? Ai ma hawiyah. Itu maksud ma hiya ni, maksud ai ma hawiyah. Apa hawiyah itu? Jadi nak diceritakan pula. Tadi di awal ayat digunakan kalimah al-qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Apa itu qari'ah? Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan bahasa yang sama, wa ma adraka ma hiya. Apa yang kamu faham? Ma hiya itu apa yang kamu faham tentang hawiyah tadi, tentang neraka tadi. Apa yang kamu faham? Narun hamiyah, iaitu api yang sangat syadidatul hararah, yang sangat panas, bersangatan panasnya. Itu disebut dalam jalan lain. Narun hamiyah ay syadidatul hararah. Maksud hawiyah itu ialah api neraka yang sangat bersangatan panasnya. Dalam ayat
surah Al-Qari'ah ini ada beberapa perkara yang kita boleh ambil perhatian, yang boleh kita orang panggil boleh buat klik rumah lah. Apa yang kita faham daripada surah Al-Qari'ah ini ialah satunya, dia berkait dengan seseorang Islam itu dia perlu sentiasa berjaga-jaga daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nak berjaga-jaga tu ialah dengan terdapat tidak mestilah jaga daripada banyak melakukan perkara kebaikan. Kerana pada hari kiamat ini manusia sudah tidak ada lagi lawyer untuk nak defend diri dia. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah. Laisa bainahu wa bainahu tarjumanun. Tak ada dah orang yang nak defense. Semua ni bila bangkit daripada lubang kubur, daripada umat Nabi Adam sehingga kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita semua masa tu manusia ni orang panggil alumni dunia lah. Alumni. Jadi tak ada presiden, dia tak mengaku jadi presiden belaka lah sebab takut. Jadi pada hari itu semua orang bergantung kepada amalan masing-masing. Fayanzuru aymana minhu, maka dia paling kanan, fala yara illa ma qaddam. Dia paling kanan, dia tidak ada apa yang dia boleh membantu dia kecuali apa yang dia telah lakukan di atas dunia ini. Dia paling belah kiri dia pun begitu. Wa yanzuru baina yadayhi, dan dia tengok di hadapan dia, illan nar tilqa wajhi. Hak dia nampak depan dia ada neraka. Maka kata Rasulullah SAW, fattakun nar walau bisyaqqi tamrah. Maka takutilah kamu daripada api neraka itu sekalipun dengan syaqqi tamrah, dengan sebelah secebis buah tamar yang dapat kamu sedekahkan. Jadi itu satu yang boleh kita pengajaran daripada surah ini. Seorang mukmin itu perlu jaga diri dia daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala dan perlu jaga itu dengan banyak melakukan amal ibadat. Dan yang keduanya, ayat surah Al-Qari'ah ini menceritakan mengenai ahwal yaumul qiyamah, huru-hara yang berlaku pada hari kiamat, yang pada hari itu bumi yang kita hidup sekarang ini sudah berbeza dah kedudukannya. Dia akan pecah, dia akan hancur, dan manusia digambarkan kal farashil mabsus, seperti belalang berterbangan tadi. Itulah perkara kedua yang disampaikan dalam Al-Qari'ah ini. Dan dalam ahwal yaumul qiyamah ini memang banyak daripada ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tentang kiamat. Sebab itu, oleh kerana kiamat ni salah satu rukun iman kita, kepercayaan kepada hari kiamat, maka munasabah dalam Al-Quran pun disebut banyak tentang hari kiamat ini dengan pelbagai nama. Dalam surah ini disebut dengan nama Al-Qari'ah. Surah lain disebut dengan At-Tamatul Kubra, As-Sakhah, As-Sayhah, sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi. Jadi apa yang ingin disampaikan dalam Al-Qari'ah ini tentang huru-hara hari kiamat yang akan sama-sama kita semua ni akan hadapinya bila kita bangkit daripada lubang kubur. Dalam ayat lain disebut dalam Al-Quran, kalla innaha laza nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a. Kalla innaha laza. Ingatlah hari kiamat, innaha laza, api yang bergolak. Nazza'atan lisyawa. Nazza'atan lisyawa, kulit kepala ni boleh cabut dengan sebab panas. Tapi oleh kerana dalam keadaan begitu pun ramai lagi manusia yang masih lalai. Tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a. Duk hipu harta, taruh dalam peti besi, tidak takut kepada, tidak menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping manusia sudah memahami, walaupun sudah diberi berbagai peringatan tentang hari kiamat, tapi perangai manusia ini dia tidak mudah ambil peringatan yang diberikan oleh ayat-ayat Al-Quran yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya manusia ni walaupun selepas peringatan demi peringatan diberikan, mereka ada yang alpa, ada yang lupa, yang lalai, dan mereka akan dibalas dengan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang neraka itu sendiri pun telah dijelaskan berkali-kali dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah tentang kepanasannya, tentang dia ada satu tempat azab kepada manusia yang ingkar kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
pada hari sebab neraka ni, kalau neraka Jahannam itu digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW, yu'ta bi jahannam yawma idzin laha sab'una alfu zimam. Hari hak jo bawa neraka Jahannam ni 70,000 zimam, 70,000 hak jo mengikat dia. Kullu zimamin sab'una alfi malakun yajurrunaha. Setiap hak ada ikat, hak ada pegang neraka Jahannam tu 70,000 malaikat bawa. Itu besarnya neraka Jahannam untuk digambarkan dicadang kepada manusia yang banyak melakukan maksiat di atas dunia ini. Jadi itu satu tentang peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya beringat tentang azab Allah, dan yang keduanya tentang ahwal yaumul qiyamah, dan yang ketiganya apa yang ada dalam surah Al-Qari'ah ini, yang tentang manusia ini dia akan ditimbang amalannya, dan manusia yang banyak amal kebajikannya mereka itu akan mendapat syurga, dan manusia yang sedikit amal kebajikannya tetapi sebaliknya amal kejahatan yang banyak dia buat, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ada 3 perkara besar dalam surah Al-Qari'ah ini yang boleh kita ambil pengajaran. Mudah-mudahan dengan cara kita pengajaran di surah Al-Qari'ah ini, dia boleh memandu hidup kita untuk mendapat keselesaan syurga Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Sebab kalau kita tengok kepada suasana nak hadapi suasana bangkit daripada kubur, itu pun sudah suasana yang sangat menggerunkan. Bukan lagi masuk dalam neraka, bukan lagi tengok neraka. Suasana bangkit daripada kubur itu pun sudah yang menggerunkan. Suasana kiamat itu sendiri yang disebut kal farashil mabsus. Hari kiamat itu hari yang manusia yang yang dalam ayat lain dia sebut khusy'an absarhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Itu khusus sebut tentang belalang. Khusy'an absaruhum, pandangan-pandangan mereka itu khusy'an, tunduk. Yakhrujuna minal ajdathi, mereka itu keluar daripada kubur ka'annahum jaradun muntashir, seperti jarad, belalang yang berterbangan. Itu gambaran pada hari manusia dibangkit daripada kubur, dan itu juga gambaran kepada hari kiamat. Kemudian digambarkan lagi dalam ayat tadi kal ihnil manfush, seperti bukit-bukit menjadi seperti bulu, seperti suf. Dalam ayat yang lain disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa. Dihancur leburkan bukit-bukit, bassa sehancur-hancurnya. Fakanat haba'an mumbassa, maka jadi seperti debu yang berterbangan. Itulah ahwal kiamat yang digambarkan dalam Al-Quran dan di banyak tempat. Cuma dalam Al-Qari'ah ini dia amai dua keadaan saja yang disebutkan gambarannya, sebagaimana disebut di awal tadi, iaitu tentang jarad muntashir, digambarkan begitu, dan yang keduanya bukit digambarkan hancur menjadi seperti debu. Jadi itulah yang boleh kita ambil pengajaran daripada surah Al-Qari'ah. Secara umumnya dia adalah surah yang menceritakan tentang hari kiamat dan gambaran kepada apa yang ada pada hari kiamat, dan ia merujuk kepada timbangan amal yang akan manusia raih di hari akhirat berasaskan kepada amal ibadat dan apa-apa yang dilakukan semasa hidupnya di atas dunia ini. Jadi itulah pengakhiran kepada surah Al-Qari'ah yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Jadi kita akan sambung lagi seterusnya dengan surah selepas surah Al-Qari'ah, iaitu surah At-Takatsur. Yang biasa ni kita panggil ayat-ayat lazim dah. Kita ajar anak-anak kita supaya dulu kalau kita belajar Quran zaman budak-budak dulu, kita diminta apa ayat lazim. Itu tradisi kita belajar Quran. Bila habis bila khatam nak masuk kali kedua tu, setiap kali kita belajar kita disuruh hafal mula dengan wadduha, kemudian tu alam nasyrah wattin. Itu kita hafal ayat lazim. Sebab ayat lazim ni kita guna biasa dalam solat kita harian kita untuk baca, sama ada semayang fardu ataupun semayang sunat. Jadi surah At-Takatsur ni antara surah yang kita selalu baca lah, sama juga Al-Qari'ah.
Biasa kita baca, kita kena ikut turutan. Rakaat pertama baca, contoh rakaat pertama baca Al-Qari'ah, rakaat kedua kita baca At-Takasur, kita ikuti terus. Sebab kalau kita langkau surah-surah ni, itu makruh dari segi hukum fiqahnya. Jadi itu pun boleh kita sama-sama mengingatkan tentang kaedah kita, khususnya kalau kita menjadi imam, molek kita belajar sedikit kaedah-kaedah baca surah dalam ayat Al-Quran. Rakaat pertama surah apa dan rakaat kedua surah apa. Contoh dalam kalau pagi nak baca As-Sajdah, rakaat pertama baca As-Sajdah, rakaat kedua baca Al-Insan. Jadi itu yang diajar oleh Rasulullah SAW supaya kita tidak menyalahi sunnah Rasulullah dalam kita baca ayat-ayat Quran semasa kita solat. Surah At-Takasur, Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun ilmal yaqin latarawunnal jahim ثم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Jadi itu dia ada ayatnya 8 ayat, sama macam surah Al-Qari'ah ada 8 ayat. Surah At-Takasur pun ada 8 ayat. Ini termasuk dalam surah Qisarus Suwar, kita panggil surah-surah pendek dalam Al-Quran, tetapi maknanya sangat besar untuk sama-sama kita pelajari. Surah At-Takasur, kalau surah Al-Qari'ah ia berkait dengan hari kiamat, berkait dengan suasana hari kiamat yang akan dihadapi oleh manusia. Dia berkait dengan mizan ataupun timbangan amal yang manusia akan lihat di hari kiamat. Tapi dalam surah At-Takasur ini, dia berkait dengan kecaman Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia yang lara, manusia yang penduduk sibuk dengan dunia sehingga lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nampak macam ada munasabah lah antara Al-Qari'ah itu dia berkait dengan ahwal yaumul qiyamah, suasana berhari kiamat. Kemudian At-Takasur ini berkait dengan manusia yang alpa, manusia yang lupa walaupun telah diberi peringatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang hari kiamat tadi. Jadi itu munasabah. Jadi kalau kita tengok kepada hak mula-mula ayat ni, Alhaakumut Takasur, ayat yang pertama. Dari segi sababun nuzul pada ayat ni, ada satu riwayat yang menyebutkan tentang dua kabilah daripada Al-Ansar, kabilah Bani Harisah dengan Bani Al-Haris. Jadi mereka ini, dua-dua kabilah ni duduk badi tafakhur, duduk badi nyahu lah, duduk badi bisa orang panggil, berbangga-bangga dengan apa yang mereka ada. Jadi satu kabilah dia kata, indakum fulan ibnu fulan au fulan wa fulan, di kalangan puak kamu ada orang lagu ni. Di kalangan kami ada ni orang biasa, orang duit banyak, kaya, apa semua, berkuasa. Puak kamu ada tak begitu? Jadi hak puak lain pun gitu pula. Aku ada juga, kaya begitu sepopokmu juga. Akhirnya siapa pergi ke kubur? Pergi ke kubur masih duk bangga. Hak matilah kubur ni ada tak? Dia dulu tak biasa ni, kaya, banyak duit, berkuasa, pangkat tinggi. Lekuk mati dah itu dari kubur dah. Jawab di puak ni lagi, ada juga puak aku pun dia bangga gitu. Maka turunlah ayat Alhaakumut Takasur. Itu salah satu riwayat yang menyebut tentang sebab nuzul ayat ini. Jadi ayat ini Alhaakumut Takasur, alhaakumu syaralakum an ta'atillah, at-takasur, yakni at-tafakhur. Jadi telah melalaikan kamu daripada taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala oleh at-takasur, oleh at-tafakhur bil amwali wal auladi wal rijali, berbangga-bangga dengan harta yang banyak
dengan anak yang banyak, anak yang berjaya dan sebagainya, warrijal dengan orang ni pangkat tinggi, orang ni gagah, orang ni berkuasa dan sebagainya. Jadi ini dipesan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dalam ayat mula-mula daripada surat Takasur ini, alhaakumut takasur. Telah melalaikan kamu dengan sifat tafakhur ini. Tafakhur dengan harta, dengan anak-anak, dengan apa nama ni, kuasa, dengan pangkat dan sebagainya. Sehingga kemudian disambung dalam ayat itu, hatta zurtumul maqabir bi amuttum fadufintum fiha au adattumul mauta takasuran. Itu disebut dalam Al-Jalalain. Zurtumul maqabir ay muttum, sehingga kamu mati. Telah melalaikan kamu oleh takasur ini, tafakhur ini, sehingga kamu mati. Tentang zurtumul maqabir ini disebut sehingga kamu ziarah kubur. Maksud sehingga kamu ziarah kubur itulah sehingga kamu mati dan dikebumikan dalam kubur. Itu satu pandangan. Ataupun dengan maksud yang kedua, au adattumul mauta takasuran. Jadi kamu ni duk berbangga-bangga dengan harta kamu, dengan anak-anak kamu, dengan pangkat kamu, sehingga siapa pergi ke kubur pun kamu masih duduk begitu. Sebab itu merujuk kepada kisah sebab nuzul tadi. Tapi yang masyhur daripada pandangan-pandangan para mufassirin kepada hatta zurtu maqabir ialah maksud ayat ini ialah kamu telah melalaikan diri kamu dengan banyak tafakhur ini sehingga akhirnya kamu masuk ke kubur, kamu tak ingat kamu akan masuk ke kubur. Itulah pandangan yang masyhur kepada maksud zurtumul maqabir. Dalam hidup manusia ini, kita ada banyak perkara yang boleh jadi manusia ini dia rasa dia bahagia atas dunia ini. Antaranya benda-benda yang dia rasa dia bahagia atas dunia ini, dia sebut dalam kitab-kitab tafsir sebagai anwa'us sahadah, salah satu. Jenis-jenis kebahagiaan manusia atas dunia ni dia ada 3 jenis. Fahidaha fin nafsi. Satunya dia bahagia pada diri dia. Maksud bahagia pada diri dia ni, mungkin dia ada ilmu, mungkin dia ada kelebihan-kelebihan tertentu pada diri dia, maka dia rasa itulah perkara yang dia banggakan. Wasaniyati fil badan. Yang keduanya dia pada tubuh badan itu sendiri. Iaitu merujuk kepada dia ni seorang yang sihat. Dia sempurna kejadiannya, tak ada penyakit, tak ada cacat dan sebagainya. Itu juga menjadi sumber kepada kebahagiaan seorang manusia. Dan yang ketiganya, fima yanzilu bil badani min kharijin. Benda yang badan itu perolehi. Ini merujuk kepada harta dan jah, al-mal wal jah, harta dan pangkat. Dan termasuk juga dalam yang ketiga ni ialah tentang dia mempunyai keluarga yang besar, dia mempunyai kawan-kawan, akribat, al-ahbab, yang orang dia, kawan-kawan yang dia kasihi, orang dia kasihi, yang menjadi kebanggaan dia. Itulah kebahagiaan hidup, kebanggaan kepada manusia yang menjadikan seorang manusia itu bangga dalam kehidupannya. Jadi perkara-perkara begini diberi peringatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhaakumut takasur. Telah melalaikan kamu takasur tentang perkara-perkara tadi. Tafakhur, berbangga-bangga dengan perkara dunia yang kamu miliki tadi, sehinggalah zurtumul maqabir, sehingga kamu tak perasan kamu akan ziarah kubur, kamu akan dikebumikan di kubur. Sebab dalam Quran disebut zurtumul maqabir, bukannya kamu pergi ziarah kubur. Maknanya kamu, sebab biasa orang Arab bila sebut orang tu mati, dia kata zara qabrahu, dia telah pergi ziarah kuburnya, bukannya pergi ziarah. Ziarah dalam istilah kita pergi, kita balik semula, kita pergi ziarah kubur, baca Fatihah, baca Allah, baca apa-apa, bagi salam, kita balik semula ke rumah. Itu ziarah kubur. Tapi zurtumul maqabir di sini merujuknya dia zara qabrahu, yang ini dia telah mati. Itu juga istilah yang digunakan di kalangan orang Arab. Jadi manusia ini dia duduk berbangga-bangga dengan dunianya, dengan kehidupannya, sehingga dia tak perasan dia ni akan mati, akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita manusia, kita hidup sebenarnya kita telah banyak lupa bila kita banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah hadis Rasulullah menyebutkan
ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang manusia tertipu seumur dengan dua nikmat ni, maghbunun fihima katsirun minan nas. As-sihhatu wal faragh. Satunya kesihatan dan yang keduanya al-faragh, masa yang luang, masa lapang. Dan memang kita perasan dalam hidup kita ini, kita alpa dengan dua perkara ni. Masa sihat kita tidak guna sepenuhnya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya sampai kita tak sihat. Bila kita tak sihat, ibadat kita akan menjadi kurang sempurna berbanding semasa sihat. Sakit lutut dan sebagainya. Semuanya dah mula atas kerusi dah. Sebab sakit lutut. Tengok, sudah ada sedikit ketidaksempurnaan dalam ibadat kita kerana kita sakit. Tapi masa kita sihat dulu, kita tidak perasan. Satu masa kita akan sakit, kita akan berkurangan dari sudut ibadat kita tidak sempurna lagi semacam mana orang sihat. Yang keduanya al-faragh. Orang yang ada masa lapang. Ini pun kita tak perasan. Kita kadang-kadang ada masa banyak untuk kita laksanakan perkara kebaikan atas dunia ini. Tapi bila mari masa sibuk, ketika tu kita nak capai semua benda. Nak buat tu, nak buat ni yang baik-baik. Padahal kita telah diberi masa lapang sebelum itu dengan banyak sekali. Tapi kita abaikan masa lapang itu. Buang masa. Ini berkait banyak dengan isu buang masa lah. Dan ini pun masuk daripada perangai manusia yang suka buang masa. Buang masa di kedai kopi, buang masa di shopping kompleks, buang masa di padang dan sebagainya. Walaupun tidak salah. Untuk keperluan tidak salah. Kedai kopi biasa orang pergi untuk keperluan beli kopi, minum, sekadarnya. Shopping kompleks itu untuk memenuhi kehidupan manusia. Boleh pergi, beli barang dan sebagainya. Di padang, boleh pergi main bola, main golf dan sebagainya. Boleh, tak ada masalah. Tapi jangan sampai dia melalaikan kita daripada tanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa lapang itu boleh kita gunakan sebaik-baiknya kalau kita pandai mengurus masa. Sebab itu disebut kata-kata kalau kita pandai mengurus masa dengan baik, banyak perkara baik kita lakukan di atas dunia ini. Sebab itu kata-kata syair yang biasa kita belajar, al-waqtu kas-sayfi illam taqta'hu yaqta'uka. Masa tu seperti saif, seperti pedang. Kalau kamu tak guna molek, pedang itu akan pancung, akan potong kamu. Ini permainan kita dengan masa yang perlu kita ambil iktibar. Sebab itu diterangkan dalam hadis ini, dua nikmat yang manusia selalu alpa, iaitu sihat dan faragh, waktu lapang. Jadi ini diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kamu takasur, berbangga-bangga dengan dunia kamu sehingga kamu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah ada menyebutkan ini tentang dunia yang kita perolehi ini. Dunia yang kita perolehi, kata Rasulullah, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizas lahu dunya. Orang yang berpagi-pagi aminan fi sirbihi, dan dia berpagi-pagi dalam keadaan yang aman, diri dia aman, keluarga dia aman, persekitarannya aman, maknanya dia boleh hidup macam biasa. Mu'afa fi jasadi, tubuh badannya sihat, mu'afa fi jasadi, dia badannya segar molek, segar pugar, tak sakit. Indahu qutu yaumih, kemudian untuk makan hari itu pun cukup. Dia bangun pagi, memang dia tahu dah untuk makan hari ini cukup. Faka'annama hizas lahu dunya, maka seolah-olah dia telah dapat ke semua dunia ini. Jadi hidup manusia ni nak itu saja dalam kehidupan kita ni yang menjadi asbab kepada kebahagiaan hidup. Satu, kita dapat hidup dengan aman. Kalau musim tak aman, sudah. Keluarga tak aman, diri kita tak aman. Diri kita tak aman, sekarang macam sekarang. Bangun pagi, duk mikir tentang COVID sebab takut dijangkiti. Nak pergi kerja pun tak boleh. Hilang satu nikmat. Aminan fi sirbihi, sebab dia tak boleh bergerak dengan semena-menanya. Mu'afa fi jasadi, ini juga satu bentuk kebahagiaan. Kita tak sakit. Kita tidak timpa sakit semacam orang lain ditimpa sakit. Mungkin orang lain kena sakit yang berat-berat, kita mungkin sakit demam semua biasa saja yang tidak menjadi satu halangan besar untuk kita hidup dengan sempurna. Ini pun satu sebab kepada kebahagiaan. Dan yang ketiganya qutu yaumih,
dia ada boleh makan hari itu. Sebab ada orang yang tak boleh makan untuk hari itu pun dia berfikir. Bangun pagi tak ada makanan untuk pagi. Ataupun boleh makan untuk breakfast. Tapi sudah berfikir macam mana pertengahan hari nak makan apa. Malam nanti nak makan apa. Ada situasi manusia ada di tahap itu. Tapi kalau manusia ni, tiga-tiga perkara ni dia tak ada masalah. Aman hidupnya, kesihatan dia sihat, makan untuk dia makan hari itu pun dia tak fikir sebab sudah ada. Maka annama hizas laud dunia. Soalan dunia semua dia miliki. Apa lagi dia nak dalam hidup ini. Jadi itulah yang disebut oleh Rasulullah SAW. Jadi inilah yang menjadi biasanya alhaakumut takasur. Yang dipesan dalam Al-Quran, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kamu duduk bangga-bangga dengan benda-benda begini dan akhirnya kamu mati dan dikubumikan dalam kubur. Ketika itu kamu akan berpaling balik. Ketika itu kalla saufa ta'lamu. Sambung lagi ayat. Kalla saufa ta'lamu. Summa kalla saufa ta'lamu. Kalla, ingat-ingat. Rad'un. Kalla ni rad'un. Zajrun. Ingat-ingat kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saufa ta'lamun. Kamu akan saufa ta'lamun. Kamu akan tahu nanti bila kamu sudah zurtumul maqabir. Kamu sudah mati. Kamu akan tahu nanti. Summa kalla saufa ta'lamu, kemudian kamu akan lagi tahu. Jadi Tuhan sebut dua kali di sini. Summa kalla saufa ta'lamu su'a akibati tafakhurikum indan naz'i summa fil qabri. Akan penyudah yang tidak baik hasil daripada tafakhurikum, hasil daripada kamu duk berbangga-bangga dengan kehidupan dunia ini, indal faz'i dan naz'i, ketika kamu nak mati, summa fil qabri, kemudian dalam kubur. Jadi Tuhan menyebut tentang kealpaan yang berlaku kepada manusia hasil daripada kehidupan dan nikmat yang dia nikmat di atas dunia ini. Tuhan peringatkan kalla saufa ta'lamu. Ingat-ingat kamu akan tahu ke mana sudah kamu nanti bila kamu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Disambung lagi kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla, ingat-ingat, haqqan, sungguh-sungguh. Lau ta'lamun ilmal yakin, kalau sekiranya kamu tahu ilmal yakin, ay ilman yakinan, akibat tafakhuri mashtughiltum bihi. Kalau sekiranya kamu tahu ilman yakinan, dengan ilmu yang yakin, dengan pengetahuan yang yakin, maklumat yang yakin, kesudahan at-tafakhur ini, kesudahan mereka yang lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana takasur, kerana tafakhur, mashtughil tubi, yang kamu disibukkan dengan dunia ini. Kamu akan tahu, kalau kamu tahu ilmu yakin, kamu tahu sungguh-sungguh kesudahannya, la tarawunnal jahim, bahawa kamu akan melihat neraka apabila kamu mati. Kamu akan nampak la tarawunnal jahim, kamu akan nampak neraka. Summa la tarawunnaha ainal yakin, kemudian kamu akan nampak. Ini nak takkid lagi, disebut dalam ini la tarawunnaha yang kedua ni ta'kidun, nak menguatkan lagi ainal yakin. Yang tadi disebut ilmal yakin, ilman yakinan, yang ini disebut ainal yakin, yakin yang seolah kamu melihat sendiri benda itu. Sebab disebut dalam Jalalain ini masdar li'anna ra'a wa ayana bermakna wahid. Ra'a la tarawunna, itu asalnya ra'a. Ra'a dengan aina ni, aina, ayana, melihat dengan mata itu, bermakna wahid, dengan makna yang sama, satu saja. Sebab itu digunakan ainal yakin, maknanya ayan, kamu tengok sendiri benda tu. Summa la tus'alunna, kamu tengok sendiri neraka tu, al-jahim. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im, kemudian kamu akan ditanya pada hari itu, yaumai ru'yatiha, pada hari kamu melihat neraka itu, kamu akan ditanya anin na'im, daripada nikmat-nikmat. Ai ma yatalazzazu bihi fid dunya min as-sihhati wal faraghi wal amni wal mat'ami wal mashrabi wa ghairi zalik. Itu disebut dalam Jalalain. Pada hari itu kamu akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang kamu perolehi atas dunia ini. Kamu duduk berlazat atas dunia ini daripada sihat, wal faragh, masa yang lapang, wal amni, keamanan yang kamu rasa, wal mat'am, makanan yang kamu makan, wal mashrab, minuman yang kamu minum, wa gharizal, dan lain-lain jenis nikmat lagi. Kira gilah macam-macam nikmat yang kita boleh
kita peroleh atas dunia ini, semua itu akan ditanya pada hari kiamat. Di mana kamu gunakan nikmat itu? Kalau kita lihat kepada, jadi itulah keseluruhan surah At-Takatsur yang bercerita mengenai manusia yang lapar, yang lala oleh dunia ini, dia peringatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia berjaga-jaga segala nikmatnya ini, dia akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita akan dunia ni, sebagaimana dalam hadis Muslim ada disebut, setiap manusia ni kita kena ingat, dunia kita hidup ni kita akan tinggalkan begitu saja. Tidak ada orang bawa dunia dalam lubang kuburnya. Jadi bila masuk lubang kubur, perkiraan amalan semasa berada di atas dunia ini. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, yaqulul abdu mali wa inna ma lahu min mali salasun. Ini hadis Muslim. Manusia ni dia sebut semua, mali harta aku. Pak Najib kira lah, ada buka akaun ni lah, macam-macam kan. Contoh, beli tanah ni, duk kira sana sini, segala macam saham, unit trust dan sebagainya. Sangat-sangat melalaikan kehidupannya kerana duk berbimbang dengan dunia. Wa inna ma lahu min mali salasun. Tapi sebenarnya harta ni ada 3 saja. Ma akala fa'afna. Apa yang dia makan akan hilang. Orang makan sedap, beli McDonald, makan KFC, dia akan hilang bila dia makan. Habislah. Bila makan, habis. Au labisa fa'abla. Ataupun pakaian. Bila dia pakai, fa'abla. Lama kelamaan pakaian itu akan lusuh. Tak pakailah, buanglah. Hilang situ harta dia. Au tasaddaqa fa'amda. Ataupun dia bersedekah, itu boleh akan berterusan. Wa ma siwa zalik. Selain daripada itu, fazahibun wa tarikuhu linnasi. Selain daripada 3 ni, semua akan pergi. Semua akan pergi. Wa tarikuhu linnas. Dia ketinggal kepada manusia lain untuk perolehnya. Jadi hak kita sebenarnya 3 tu sebenarnya. Hak kita makan, lepas tu hilang gitu. Masuk dalam perut, hilang. Buang balik. Kita pakai, bila lusuh, kita buang balik. Ataupun kita sedekah. Tasaddaqa fa'amda. Bila kita sedekah, habislah hak kita sedekah tu. Cuba hak kita sedekah kita boleh ambil dari akhirat. Jadi hak selain daripada 3 ni semua akan pergi semua. Iaitu bila kita mati, kita tinggal kepada manusia dan orang-orang kita akan menguasai harta kita, anak kita, isteri kita, ayah, mak kita ni, orang-orang kita akan menguasai. Jadi semuanya yang kita bawa ke hari akhirat, yang bawa ke dalam kubur, tidak ada satu pun daripada harta-harta itu. Semua kita tinggal kepada manusia lain. Yang tinggal lagi, yang perlu kita fikirkan, yang perlu kita usahakan ialah tentang ibadat kita di atas dunia ini, apa yang kita bawa apabila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada surah yang pendek ini ada 2-3 perkara yang kita boleh ambil pengajaran. Satunya dia berkait dengan Al-Hazr, peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya manusia ni tidak meninggalkan amal soleh. Walaupun dia digunakan nikmat, tapi dia gunakan nikmat itu untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itulah yang boleh menjamin kedudukannya di hari akhirat. Dan yang keduanya, surah ini taubih, dia nak mencela kepada orang yang duduk sibukkan diri dengan dunia, duduk berbangga-bangga dengan dunia yang dia ada, sehingga lupa kepada hari akhirat. Dan yang ketiganya, dalam surah ini yang boleh kita ambil pelajaran, janji Allah Subhanahu Wa Taala yang diulang-ulang acak kali, al-wa'id ba'dal wa'id kita panggil, janji atau janji lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nak takkidkan lagi dan nak kuatkan lagi akan adanya azab kubur, akan adanya azab akhirat. Sebab tu disebut dalam Al-Quran dan dalam surah tadi, la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Jadi disebut, kemudian yang sebelum tu disebut kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Diulang-ulang beberapa kali takkid daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan kewujudan azab kubur dan kewujudan azab akhirat. Jadi itulah perkara utama yang kita boleh kutip daripada surah
At-Takatsur. Mudah-mudahan dengan surah ini yang kita belajar secara ringkas ini boleh menjadi peringatan kepada kita semua. Cara mana kita nak teruskan kehidupan atas dunia ini, mestilah betul-betul berasaskan kepada keredaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gunakan dunia, gunakan nikmat ini untuk menjadi manfaat di hari akhirat. Jadi itulah saya rasa untuk kuliah pada hari ini. Kita selesai mengupas dua surah yang sangat besar ini, walaupun surahnya pendek, sama-sama 8 ayat. Surah Al-Qari'ah 8 ayat, surah At-Takatsur pun 8 ayat, tapi ia mengandungi banyak makna-makna yang berkaitan kehidupan manusia di hari akhirat, dan kehidupan manusia itu akhirat itu perlu dinampakkan oleh kita semasa atas dunia ini, dan kita ambil peringatan mudah-mudahan kehidupan dunia ini boleh membawa kepada kehidupan akhirat yang selesa, iaitu diberi ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudahilah dengan kuliah kita pada hari ini. Dengan setakat ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.